Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab iman, rukun, hakikat dan pembatanannya. Kita masih lagi berbincang dalam tajuk beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat ni perkara yang ke-8. Al-ardu wal-hisab. Al-ardu wal-hisab. Menghadap Allah dan hisab amalan. Allahu Akbar. Kita minta doa banyak-banyak kepada Allah SWT biar kita dapat menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan kita, Allah Ta'ala redha kepada kita. Kita beriman bahawa pembalasan terhadap manusia itu berlaku selepas pengadilan yang cukup adil. Allah Ta'ala tak zalim sikit pun pada hamba dia. Iaitu dihadapkan manusia di hadapan Allah. Didirikan saksi bagi mereka yang menyaksi kejahatan mereka. Mereka pun menyaksi amalan mereka sendiri dan mengaku surat amalan mereka. Bila surat amalan dibentang, jadi mari pada masa tu dia tanya, "Mu buat ni?" Jadi semua orang nak kata apa? Mulut dah tutup dah. Semua mengaku. Tangan kaki semua mengaku. Lidah yang cakap ni pun mengaku apa yang dia buat. Wajib kita beriman bahawa adanya penghadapan di hadapan Allah. Hisab amalan dan pembacaan surah amalan itu. Kena ingat. Surah amalan mari, baca satu-satu. Kerana semua itu adalah kenyataan yang dibuktikan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' ulama al-Muslimin. Berhubung dengan penghadapan manusia di hadapan Allah Ta'ala itu, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَيَوْمَ إِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit. Kerana pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka. 8 orang malaikat junjung aras. Besar malaikat ni. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada suatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Surah Al-Haqqah ayat 15 hingga ayat 18. Jadi ayat Quran ini bila cerita tentang hari kiamat diakhiri dengan kalimah la takhfa minkum khafiyah. Tak tersembunyi apa saja. Jadi kalau kita masih lagi berani buat maksiat kepada Allah Taala, maknanya apa sebab? Sebab iman lemah. Tak berapa yakin, percaya tak yakin. Kalau orang tanya percaya ada isyarat, mati. Tumbuk kita kalau kata tak percaya tak. Tapi yakin ada. Masih tak yakin. Keyakinan tu ada tapi rendah. Kalau yakin sungguh, tak buat kita maksiat. Sebab semua benda akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, wa'uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Maknanya dalam keadaan tak berpakaian, dalam keadaan tak bersunat, berkaki ayam. Sebagaimana kita keluar, lalu itulah kita akan pergi. Suratul Kahfi ayat 48. Setiap Muslim wajib beriman bahawa setiap orang hamba akan dihadapkan hadapan Allah dan Allah akan menghisap amalannya tanpa ada perantaraan. Diriwayat daripada Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah yawmal qiyamah, laisa bainahu wa bainahu turjuman, thumma yanzuru fala yara shay'an qaddamah, thumma yanzuru baina yadayhi fatastaqbiluhu nar,
faman istata'a minkum an yattaqiyan nar walau bi shiqqi tamratin falyaf'al. Rawahu Al-Bukhari. Tidak ada seorang pun melainkan Allah akan bercakap dengannya di hari kiamat. Allahu Akbar. Allah Ta'ala akan bercakap. Tidak ada di antaranya dengan Allah penterjemah. Semua boleh cakap dengan Tuhan secara direct. Kemudian ia memandang, maka tidak nampak sesuatu pun di hadapannya. Allahu Akbar. Kita tengok depan kita kosong. Kemudian ia memandang di hadapannya, maka disambut oleh api neraka. Na'udzubillah. Tengok neraka duduk menyala depan. Kata Nabi SAW, maka sesiapa yang berkuasa menjauhi dirinya, membuat sekatan dirinya daripada api neraka, walaupun dengan kebajikan bersedekah dengan separuh buah tamar, maka hendaklah ia berbuat. Jadi yang boleh menyekat kita ni, di antaranya sedekah. Nabi kata sedekahlah kamu, walaupun ini sebiji buah tamar. Buat juga dinding di antara kamu dengan neraka. Sebab bila kita duduk depan, tengok neraka depan, nak cari pelindung tak ada. Apa benda kita nak sembunyi di sebalik apa? Tak ada. Kalau ada sedekah, sembunyi di sebalik sedekah. Jadi Nabi kata, buatlah dinding di antara kamu dengan neraka, walaupun dengan sebiji sama. Sikit masalah sama. Maknanya terlalu sikitnya. Kalau tak ada banyak. Kalau ada banyak, berilah. Dia sedekah, dia nak suruh, berasa tak banyak, beri sentiasa. Tiap minggu ada sedekah. Kalau kita nak beri, tunggu 7 bulan boleh gaji, Pak nak keluar 500 lalu, banyak. Banyaknya tu. Tapi kalau kita keluar, ada sikit bagi sikit, ada sikit bagi sikit, dia tidak terasa. Tak terasa banyak. Tak terasa banyak. Berhubung dengan hadis ini riwayat Imam Bukhari. Dan termasuk dalam arti menghadap Allah juga, iaitu memperlihatkan amalan manusia. Lalu mengakulah empunya amalan itu dengan dosanya Allah. Jika ia termasuk dalam golongan orang yang selamat, iaitu orang yang diberi surat amalannya daripada pihak kanan, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami daripada orang yang menerima surat amalan tangan kanan. Allah akan memudahkan hisabnya, memasukkannya ke dalam syurga dan tidak menyaksakannya dalam neraka. Wal-iyaz billah, kita minta berlindung jauh-jauh. Adapun mereka yang banyak maksiatnya, iaitu mereka yang diberi surat amalannya daripada belakang, maka ia akan dihisab, disoal satu persatu setiap dosa kecil dan dosa besar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu yawmal qiyamati illa halaka." Faqultu ya Rasulullah, "Alaysa qad qala Allah Ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama dhalika al-'ardu, laysa ahadun yunaqashu hisab yawm al-qiyamati illa 'uzzib." Akhrajahu al-Bukhari. Maksudnya tidak ada seorang pun yang dikenakan hisab dengan dihalusi di hari kiamat, melainkan ia akan binasa. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Maka adapun orang yang diberikan kitab amalannya daripada sebelah kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ini soalan Aisyah ni cantik. Dia nak faham ayat ni apa maksud dia. Dalam Quran ni kata, hisab dengan mudah. Orang boleh surat tangan kanan. Nabi kata, orang kena hisab, halak, binasa. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah penghadapan manusia di hadapan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dikenakan hisab pada hari kiamat, melainkan ia akan disiksa. Laisa ahadun yunaqasul hisab yawmal qiyamah illa uzib. Jadi, kita tak kata apa. Bandingan yang cukup mudah tuan-tuan nak faham. Kalau kita ni bawa barang, nak lalu depan checkpoint custom. Barang kita bawa barang salah. Takut tak laku? Takut. Tak bawa barang salah pun takut. Ada checkpoint, Gelabah lalu. Check ada IC bawa tak lagi. Selama ni tak pernah bawa check pun, poket ada IC, ada duit tu lah. Tengok IC mana, kad mengalir mana, tengok apa benda yang kita bawa. Jadi takut tu ada. Jadi takut tu dikira azab. Orang yang diberi surat tangan kanan akan dihisap yang mudah. Tapi hisap tu sendiri tu menakutkan kita. Lepas kau tak lepas, Takut tak tu? Pasal tuan-tuan tahulah, bila nak lalu ke immigration, nak cap pasport. Lepas dah, tak lepas dah. Kata, visa dah ada pun kadang-kadang kena reject balik. Tengok. Jadi bila kita ada checkpoint itu menakutkan kita.
Itu dia panggil. Bila orang kena hisab, takut. Itu hisab yang mudah. Kalau hisab orang yang maksiat, na'udzubillah. Hisab cukup syadid, cukup dahsyat. Tengok biji mata malaikat celek pun dah nak keting dah. Takut dah. Jadi itu dia panggil. Jadi ayat ni tidak bercanggah dengan hadis Nabi kata orang yang kena hisab ini azab. Sebab azab kena tanya tu azab dah kita. Kita ni kalau tak cakap tak apa tak, kita lalu kat checkpoint. Kalau polis angkat tangan, jalan tu lega. Tapi kalau dia kuat mari, apa salah? Mungkin lampu tak ada, mungkin dah sari dah. Padahal kita semua lengkap, lesen ada, batu ada, semua ada. Jadi tanya sedikit tu azab. Jadi kena jelas itu. Tidak bercanggah ayat. Kena faham. Berhubung dengan menerima dan membaca surat di hari kiamat adalah satu kebenaran yang mesti diterima dan diimani. Siapa yang mengingkari adalah kufur. Firman Allah Ta'ala, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Dan tiada orang manusia itu kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung di leher. Jadi macam ada kalung tali leher di sini, amalan kita takut seolah-olah macam begitu depan kita. Dan kami akan keluarkan baginya pada hari kiamat surat yang dijumpainya dengan terbuka. Iqra' kitabak. Malaikat kata baca kitab kamu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini menghisab terhadap muslim. Bila kita baca, kita sendiri audit kita. Tengok aku buat ni. Nak nafi tak boleh. Malaikat dah tulis. CCTV tu ada semua lengkap. Kamera ada. Suratul Isra ayat 14, 13 dan 14. Juga wajib kita beriman mengenai hal ini dengan ayat Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhan, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya daripada sebelah kanannya, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kita ayat tadi kita baca dah. Dan ia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya daripada pihak belakangnya, maka ia akan berteriak, celakalah aku. Dan ia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya ia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Ia menyangka bahawa ia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Allah Ta'ala tengok kita. Kita yang buat tak kenal Tuhan. Suratul Insyiqaq ayat 6 hingga 15. Maksudnya, surat amalan yang dibaca oleh sekalian hamba itu ialah surat-surat yang ditulis oleh malaikat akan segala perbuatan manusia di dunia ini. Sebagaimana kita mengetahui bahawa salah satu daripada rukun iman ialah percaya kepada malaikat dan tugas-tugas mereka mengikut keterangan yang diceritakan oleh Allah secara ijmal, secara umum, ijmal. Dan secara tafsil, secara terperinci. Maka wajib kita beriman bahawa Allah telah mengutuskan mereka kepada kita sebagai utusan malaikat. Yang pertama, penjaga kita. Dia panggil malaikat hafazah. Dia nak jaga kita. Yang kedua, penulis amalan dan perkataan kita. Kiraman katibin. Iaitulah malaikat kiraman katibin yang dijelaskan dalam ayat wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kamu. Yang mulia di sisi Allah yang mencatat pekerjaan kamu.
mereka mengetahui apa yang kamu buat. Surah Al-Infitar ayat 10 hingga 12. Dan yang dijelaskan dalam ayat, "Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun." Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar, kerana sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah Ta'ala suruh malaikat tulis apa yang kita buat. Suratul Jasiyah ayat 29. Maka catatan yang ditulis oleh malaikat itu akan dapat dibaca oleh setiap orang hamba pada hari kiamat nanti. Setiap orang dia bacalah apa yang dia buat. Maksud hisaban amalan, iaitu Allah serahkan keadaan manusia kepada amalan, perkataan dan akidah pegangan mereka. Kita percaya apa dengan Allah Ta'ala, yang baik atau yang jahat, sebelum berpindah kepada mahsyar. Setelah itu mereka akan mengambil surah amalan, lantas mengaku dengan amalan mereka, mengaku balasan nikmat atau balasan azab yang akan diterima. Firman Allah Ta'ala, "Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Kemudian kepada Tuhan mereka kembali. Maka akan beritahukan mereka dengan amalan yang mereka lakukan. Suratul An'am ayat 108. Mengenai hisaban amalan, kedudukan manusia akan berbeza dan berlebih kurang. Jadi beza kita. Taraf masing-masing lah. Ada orang rajin, ada orang tak rajin. Segolongan daripada mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan mereka. Dibentangkan amalan mereka. Allah memerhatikan amalan jahat mereka. Orang lain tidak melihatnya. Allah ampunkan kejahatan mereka, lalu diperintahkan memasuki syurga. La ilaha illallah. Rahmat Tuhan. Dia tengok amalan hamba banyak kejahatan, tapi amalan baiknya ada, dimaafnya saja yang tak baik. Sekumpulan yang lain pula, mereka dihisab dengan teliti. Allahu Akbar. Disoal satu persatu, diminta hujah dan alasan, tetapi Allah tidak menerima, dan binasalah mereka beserta dengan orang-orang yang binasa. Allah memanggil malaikat supaya menyebut amalan jahat mereka. Lalu terbongkarlah di hadapan khalayak ramai. Ya Allah, tutuplah segala keaiban kita, ya Rabb. Malu gitu. Depan orang ramai dia panggil, buka segala apa yang kita buat atas dunia. Yang kita sembunyi-sembunyi, semuanya terdedah. Hari ini kita boleh sembunyi. Orang tak tahu. Tapi depan Allah Ta'ala saja, tak ada sembunyi. Dia sayang semua sekali. Oleh demikian, orang-orang mukmin mestilah menghitung amalannya sebelum Allah menghitungnya di hari kiamat. Kita hitung sendiri. Apa yang aku buat hari? Kalau boleh setiap malam belum tidur, tengok dulu. Daripada subuh sampai tengah hari Zuhur ni, apa benda yang kita buat? Ada maksiat? Ampun. Taubat. Terus. Amalan yang kurang? Tambah. Kurang amalan tak apa. Maksiat jangan ada. Itu masalah. Yang kita tak hari ni, amalan ada kurang. Maksiat pula banyak. Ini yang takut. Di zaman kita lemah iman, kurang maksiat, tak ada maksiat, lebih baik walaupun amalan kita, sebab selamat. Jadi kalau kita tengok amalan tak banyak, orang-orang mukmin mestilah menghitung amalannya sebelum Allah menghitungnya di hari kiamat. Mestilah bersegera berlomba-lomba mengerjakan amal soleh sebelum terlepasnya peluang. Hari ini kita ada peluang tak peluang? Ada lagi sebelum diusung oleh orang. Kalau orang usung kita pergi, habis. Firman Allah Ta'ala, وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan jika amalan itu hanya seberak biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami menjadi orang yang membuat perhitungan hisab. Suratul Anbiya ayat 47. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Belum sempat dua kaki seorang hamba bergerak waktu bangkit di hari kiamat hingga ditanya empat perkara ini.
Yang pertama mengenai umurnya, ia menghabiskan untuk apa? Allah. Umur aku beri 60, 70, 80 tahun. Membuat habis untuk apa? Habis untuk tidur saja. Tak apa untuk tidur, tak ada maksiat. Habis untuk maksiat, hanya takut. Di zaman dipanggil fasa zaman ini, tidur ulama kata lebih baik daripada jaga malam. Orang bangun jaga malam, dia bukannya zikir. Dia duduk tengok bola. Duduk sorok tengah malam. Malu Tuhan. Waktu itu Tuhan berfirman, mana siapa di kalangan hamba aku yang sedang beristighfar, aku beri kamu. Siapa yang hal minta, ibin, siapa bertabat aku. Kita bangun duduk melaut tengah malam. Baik tidur, tuan-tuan. Yang kedua mengenai ilmunya, bagaimana ia buat dengan ilmunya. Boleh ilmu untuk cari makan. Boleh ilmu untuk nak apa ni? Nak cerita orang. Buat apa? Ilmu kena ada ni yang pertama untuk nak menghilangkan kejahilan. Yang kedua nak mendidik manusia ke arah kebaikan. Tapi kalau kita guna ilmu kita ni untuk nak menghancurkan orang, untuk nak khianat pada orang, untuk nak tu ini, untuk nak cari makan aja, habis. Hancur dia. Baik jari pada ada ilmu kalau nak macam ni. Yang ketiga mengenai hartanya daripada mana ia dapat dan untuk apa ia belanja. Kita dapat daripada mana? Soalan pertama. Kemudian dibawa ke mana pula? Ada orang ni dapat dengan cara halal. Dia bercucuk tanah halal. Tapi pergi buat maksiat. Sayang. Ada orang dapat daripada harta tidak halal. Nak buat sedekah. Tak jadi juga. Jadi kena kira dua-dua. Masuk keluar dikira. Akaun lain-lain. Yang ketiga mengenai jasadnya. Bagaimana ia membinasakannya. Tubuh kita ni kita buat apa? Buat sumbangan untuk Islam. Alhamdulillah. Tak larat dah usah nak pergi berjuang, nak pergi jihad. Tak apa. Jihad yang masih ada depan kita banyak lagi. Tolong orang susah. Jaga bersih masjid. Apa lagi? Habiskan masa dengan baca Quran. Dengan mengaji ilmu. Dengan tolong orang. Banyak lagi boleh buat. Jangan kita fikir besar-besar. Kita fikir taraf kita. Kita dapati beberapa hadis yang sahih. Yang menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutamakan satu golongan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengecualikan mereka daripada hisab amalan. Allah memasukkan mereka ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma ja'alna minhum. Seperti hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Yadkhulu min ummati al-jannah 70,000 bighairi hisab. Rawahu Muslim. Maksudnya akan masuk syurga daripada umatku ini 70,000 orang tanpa hisab. 70,000 tanpa hisab. Ramai dia. Orang boleh masuk ni. Hadis riwayat Muslim. Adapun cara hisab amalan, maka kita beriman dengan keterangan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa berlebih dan mengurang. Maksudnya, hak Nabi bagi tahu dalam hadis yang sahih, kita ambil. Hak cerita-cerita kalau orang dia buat, tak usah pakai. Dalam masalah agama, masalah benar gaib, bukan boleh ambil dengan cerita-cerita mimpi, cerita-cerita dongeng. Tak ada. Mesti ada daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, banyak cerita karut lagi. Banyak. Tapi orang kita mudah percaya. Surat berantai pun dia percaya. Surat berkaki pun dia percaya. Surat layar pun percaya. Habis pun dia percaya lah. Tidak menanya lebih daripada yang disebut. Kita beriman bahawa yang pertama, Allah akan memberitahu hambanya segala amalan baik dan jahatnya yang dikerjakan di dunia. Jelas Tuhan akan beritahu. Yang kedua, mereka yang Allah izin bersaksi, ia akan bersaksi di atas amalan mereka manusia. Bumi bersaksi dengan kejadian-kejadian yang berlaku di atasnya. Seperti firman Allah Ta'ala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apabila bumi diguncang dengan dahsyat dan bumi telah mengeluarkan bebanan berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kerana sesungguhnya Tuhan mula memerintahkan demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar daripada kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan pada mereka balasan pekerjaan mereka. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan,
seberat zarah pun, nescaya ia akan melihat balasannya. Dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, biji sawi, zarah, nescaya ia akan melihat balasannya. Surah Az-Zalzalah ayat 1 hingga 8. Dan seperti keterangan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin tuhaddisu akhbaraha faqal atadrun ma akhbaraha qalu Allah wa rasuluhu a'lam qal fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw 'amatin bima 'amila 'ala dhahriha an yaqula 'amila kadza wa kadza yawma kadza wa kadza qal fa hadhihi akhbaruha rawahu at-Tirmizi wa qala hasanun gharib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha dalam surah Az-Zalzalah tadi. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Lalu baginda bertanya, adakah kamu tahu apakah berita-berita yang dikeluarkan oleh bumi itu? Kamu tahu berita apa itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Baginda berkata, berita yang dikeluarkan oleh bumi itu ialah penyaksian di atas setiap orang hamba, lelaki dan perempuan, dengan amalan-amalan yang mereka lakukan di permukaannya. Allahu Akbar. Kita buat apa atas muka bumi ini? Bumi saksi belakang. Bumi cerita kepada Allah dengan berkata, ia telah berbuat amalan sekian-sekian. Dia buat benda tu buat ni. Pada hari sekian-sekian, telah tegas baginda sallallahu alaihi wasallam, inilah berita-berita yang dikeluarkan oleh bumi. Bumi cerita apa yang kita buat atas belakang dia. Ingat, kita duk takut kau orang ya, duk takut kepada juga maksiat. Bumi jadi saksi depan Tuhan. Yang ketiga, dalam hisab amalan itu anggota-anggota manusia, lidah, tangan, kaki, kulit dan lain-lain akan bersaksi di atas amalan hamba. Semua akan menjadi saksi. Yang seterusnya, dalam hisaban amalan itu juga musuh-musuh Allah akan membantah saksi-saksi itu, seperti firman Allah Taala, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ila an-nari fahum yuz'un hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum wala absarukum wala junudukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah dibawa ke dalam neraka, lalu dikumpulkan mereka semuanya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa menjadi saksi terhadap kami? Hei kulit, apa cakap ni? Diam. Kulit mereka menjawab, Allah menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami boleh pula berkata-kata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi daripada persaksian pendengarnya. Persaksian pendengarnya. Tak boleh nak beritahu dia. Penglihatan dan kulitmu terhadap kamu. Bahkan mereka mengira bahawa Allah tidak mengetahui kebaikan daripada apa yang kamu kerjakan. Surah Fussilat ayat 19 hingga 22. 19 hingga 22. Rahmat Allah. Waktu hisaban amalan adalah bagi hamba-hambanya yang mukmin. Ada rahmat. Allah Ta'ala akan beri rahmat kepada hambanya yang beriman. Tidak kepada hamba-hamba yang kafir wal-iyazubillah. Allah bersendirian dengan hambanya yang mukmin, menjadikannya mengaku dengan dosa-dosanya, tetapi Allah menutupnya dan memudahkan hisabannya, sebagaimana penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Ibnu Umar, yaitu ditanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bagaimana engkau mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata mengenai bisikan Allah dengan hamba-hambanya yang mukmin pada hari kiamat. Nah, jadi orang tanya Sayyidina Umar, apa yang kamu dengar tentang ini? Berkata Ibn Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seorang daripada kamu akan berhampiran dengan Tuhannya hingga Allah menetapkan keampunan ke atasnya. Allahu Akbar. Allah Ta'ala akan letakkan keampunan ke atasnya. Allah berfirman kepadanya, adakah engkau telah mengerjakan sekian-sekian? Hei hamba aku, ada kamu buat benda ni? Ia menjawab, ya Allah saya buat. Maka Allah menjadikan ia mengaku dengan dosa-dosanya. Kemudian Allah berfirman, jadi sijilat dia panggil. Sijilat maknanya surat amalan dia panjang. Dia tanya, kamu buat ni? Buat. Kamu buat ni? Buat. Kamu buat? Semua mengaku. Tak aku, aku dapat tempat. Kemudian Allah berfirman, sungguhnya aku telah menutup dosa-dosa engkau di dunia. Dunia lu orang tak tahu dosa ni. Kalau tahu kena tangkap dah. Dia lepas. Polis pun tak tangkap. Pencegah maksiat pun tak tangkap. Orang kampung Tok Bulu pun tak ikat kita. Dan hari ini aku ampunkan engkau. Allahu Akbar. Lalu diberi kepadanya surah amalan baiknya. Orang mukmin bila bercakap dengan Tuhan, dalam hadis ini kata munajatullah li 'abdil mu'min fil akhirah. Jadi bila orang kafir apa jadi? Adapun orang kafir maka disuruh di hadapan khalayak ramai. Dia kata apa? Inilah orang yang mendustakan Tuhan mereka, dan tetaplah laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Ala laknatullahi ala zalimin. Allah Ta'ala laknat ke atas orang-orang yang zalim. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi itulah perbincangan kita tentang beriman kepada al-ardu wal hisab, beriman tentang menghadap Allah dan hisab-hisab amalan. InsyaAllah kita akan sambung pula cerita Al-Haud. Apa makna Haud? Kolam Nabi. Jangan lari. Kita akan belajar, kita akan dengar kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cerita dia dalam perbincangan kita yang akan datang.